Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama telah diadakan pada tahun 1965. Kongres Ekonomi Bumiputera kedua diadakan tahun 1968. Setelah 50 tahun kita masih lagi mengadakan Majlis Kongres Ekonomi Bumiputera bersiri-siri. Tetapi kononnya dikatakan gagal. Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 akan kita adakan tahun depan nanti. Kongres ini bermula semasa saya berumur 3 tahun. Dan hari ini saya sudah melebihi 60 tahun. Harapan saya, Kongres Ekonomi Bumiputera ini adalah kongres ekonomi akhir, dan di masa-masa depan kita dapat mengadakan kongres ekonomi negara dan seluruh Malaysia, bangsa Malaysia. Negara tidak akan maju ke hadapan sekiranya kongres sedemikian bertumpu pada golongan, khususnya elitis Melayu, yang seringkali menyalahgunakan kuasa, menyalahgunakan pengaruh dan kedudukan mereka untuk menjutawankan diri tetapi memiskinkan negara. Apabila negara miskin, mundur dan berhutang, akhirnya rakyat mahin kebanyakan, yakni orang Melayu lah yang akan dibelenggukan. Maka sudah tiba masanya kita selamatkan negara dan bangsa Malaysia dan tidak meneruskan dengan agenda perampasan kekayaan negara atas nama agenda Melayu. Lebih banyak wang dan dasar peruntukan besar diberi, lebihlah rakus dan tamak haloba orang-orang yang berkuasa yang akan terdesak untuk mencari kepentingan atau menyalurkan kewangan yang besar ini kepada diri mereka ataupun kroni dengan pelbagai cara dan ikhtiar, dan di mana undang-undang tidak dapat membuktikan. Kekayaan yang dibolok mereka dan keuntungan yang diperolehi golongan elitis ini akan mengalir keluar negara melalui perbelanjaan bercuti-cuti di London dan Paris. Saya percaya perbelanjaan dan pemborosan ini kalau dikawal dan disalurkan kepada umum ke arah agenda pembinaan negara, rata-rata orang Melayu yang akan menerima manfaat dan keuntungan dari pentadbiran yang baik. Saya ingin memetik ucapan Tun Dr. Mahathir 30 tahun dahulu pada 10 hari bulan Januari 1992 dalam Majlis Kongres Ekonomi Bumiputera ketiga seperti berikut. Perlindungan politik seperti yang terdapat sekarang bukanlah perkara yang kekal. Hari ini sudah ada orang Melayu yang sanggup mengenepikan kepentingan orang Melayu kerana ingin tempat tertentu bagi diri sendiri. Dan orang Melayu pun bukan bersatu hati, tetapi semakin berpecah dan lebih asyad bersengketa sesama sendiri. Dalam pada itu, ada pula jenis orang Melayu yang memandang ringan apa yang ditafsir sebagai kekayaan di dunia dan sanggup melemahkan diri sendiri dan orang Melayu demi kepentingan kononnya perjuangan keislaman mereka. Saya risau kongres-kongres ini hanyalah semata-mata agenda atau platform-platform untuk mengaut keuntungan untuk diri sendiri. Apabila saya membaca tulisan Dennis Ignatius, bekas duta, seperti berikut, dengan izin. How anyone can claim that the Malays are falling behind is of course puzzling. The economy today is firmly in the hands of Bumiputera through GLCs, Malay-owned corporations. Malays also dominate all the key national institutions and all aspects of the government. The majority of cabinet ministers and MPs, department heads, vice chancellors are all Malay. On top of that, Malays receive the overwhelming majority of scholarships, university places, budgetary allocations, government contracts, and a host of other privileges. Furthermore, over the span of the last 50 years, 10 Malaysian plans, 52 national budgets, and 9 prime ministers. More than 2 trillion has been spent with hundreds of federal and state agencies and companies to uplift the Bumiputera community. And yet, there are those who still moan and groan about the Bumiputera being left behind and claim for more money and more policy. Saya bukan hendak menidakkan hak orang Melayu ataupun berniat mempersoalkan pelaksanaan Kongres Bumiputera ini. Tetapi apa yang cuba saya sampaikan ialah sudah tiba masanya
Kongres Bumi Putra ini tidak lagi ditunggang demi meraih political brownie points atau dijadikan platform kesempatan oleh sesetengah pihak yang oportunis. Enough is enough. Saya berharap kerajaan madani mampu untuk mengubah stigma terhadap Kongres Bumi Putra ini dan benar-benar mengajukan kongres yang menguntungkan rakyat, menguntungkan negara dengan rangka jangka masa panjang dan berupaya membawa kemajuan yang kekal kepada keseluruhan rakyat dan Melayu dan bukannya keuntungan sementara kepada beberapa lapisan atasan masyarakat Melayu dengan memperkudakan agenda Melayu.